Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Okey ya. Baik, saya mulakan ya. So bagi mereka yang suka dengan manis-manis berkenaan pembangkang, tak payah dengar live inilah. Bagi mereka yang hendak saya berjuang demi kebenaran, anda terus bersama saya sekarang ya. Nah, ada ramai minta saya, Regi janji nak buat bahagian kedua ulasan belanjawan. Ya. Saya perlukan masa sebab saya letih selalu, sibuk, dan setiap kali saya nak buat tak sempat buat. InsyaAllah malam ini atau lewat malam ni atau awal pagi ini nanti saya akan buat ya. So ini saya nak ulas beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin pembangkang, khususnya dari PAS, berhubung dengan cadangan diadakan belanjawan bayangan atau shadow budget. Now, shadow budget ni bukannya perkara baru, malah di beberapa negara demokratik ya, pembangkang lazimnya bentangkan shadow budget. Okey. Nah, tak wajib. Dan bukan kata kalau pembangkang tak bentangkan shadow budget, pembangkang itu gagal ke tidak bertanggungjawab. Tidak. Ya. Tidak, saya bukan katakan itu. Tetapi ianya satu cara untuk pembangkang memberitahu kepada kerajaan setelah kerajaan membentangkan bajet dia. Kerajaan dah berani, dia dah bentangkan ikut keperluan. Dia dah bentang, dah habis, dah lulus, siap. Cuma pembangkang, jika dia rasa benda yang diluluskan itu tidak sebenar-benarnya perkara yang memanfaatkan sepenuhnya rakyat sebagai contoh atau pentadbiran negara sebagai contoh, maka selepas semuanya selesai, mereka boleh keluarkan bajet bayangan ataupun shadow budget untuk memberitahu kepada rakyat, kepada pentadbiran, okey, belanjawan dah lulus, tetapi jika kami duduk dalam kerajaan, inilah perkara yang berbeza yang akan wujud dalam bajet kami. Dan itu tak salah. Ya, pembangkang tetap ambil bahagian dalam perbahasan belanjawan untuk cuba yakinkan kerajaan perlunya perubahan tertentu demi rakyat. So pembangkang dah jalankan tanggungjawab dia, dan berdasarkan proses demokrasi, undian dibuat, keputusan dicapai, bahagian-bahagian mana yang dikekalkan, bahagian mana yang diubah dan sebagainya, dan itulah belanjawan untuk rakyat. Jadi ada kompromi. Tapi bila bajet lulus, itu bermakna ianya sudah diluluskan oleh Dewan. Undian adalah berdasarkan majoriti, tetapi sekali dah lulus, itu adalah belanjawan mewakili semua ahli parlimen. Namun mungkin ahli parlimen pembangkang ada mesej kepada pengikut mereka untuk beritahu, disebabkan proses demokrasi, berdasarkan undian, kalau dapat majoriti bajet itu lulus, maka sudah berlaku satu kompromi, benda-benda yang diterima dalam bajet, dalam cadangan bajet, yang akan diimplementasikan tahun depan. Tetapi itu adalah disebabkan proses demokrasi, undian majoriti. Kalau kami dalam kerajaan, inilah yang kami akan bentangkan untuk memberitahu kepada rakyat apa sebenarnya keadaan yang mereka mahu atau mereka akan buat jika mereka kerajaan. So ini tak salah. Malah ia adalah kenyataan kepada rakyat. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, pegangan-pegangan, pendirian-pendirian pembangkang berhubung pentadbiran negara, berhubung masalah-masalah berbangkit dan cara mereka akan selesaikan, baru rakyat tahu, oh inilah kemampuan pembangkang jika mereka menjadi kerajaan. Kalau tak mau buat, jangan buat. Masa perbahasan, laksanakan tanggungjawab anda untuk memberi cadangan-cadangan, bukan sekadar kritik. Beri cadangan bagaimana benda ni harus diubah, apa yang harus dilakukan,
Bukan sekadar kata benda ni kalau cukai ni kalau meningkat ia akan bebankan rakyat, tapi tanpa memberi alternatif. Kalau tak mau buat shadow budget, beri alternatif masa berbahas. Sepatutnya lakukan macam ini, macam itu. Ada setengah MP buat, tapi secara keseluruhannya nada pembangkang dilihat sekadar menyerang, sekadar mengkritik. Okay, anyway, pokoknya tak mau buat budget, shadow budget, jangan buat lah. Okay, alright. Now, Tuan Ibrahim telah membuat komen. Katanya parti pembangkang tidak perlu membentangkan bajet bayangan mereka. Demikian menurut Tuan Ibrahim. Katanya pihak yang ingin melihat bajet alternatif perlu menunggu sehingga Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan. Sorry to say lah, bagi saya ini kenyataan bongkak. Saya memang suka Tuan Ibrahim, tapi ini kenyataan bongkak. You are not so great sampai boleh beritahu kepada kerajaan, tunggu, kalau nak lihat, tunggu kami jadi kerajaan. Rakyat nak lihat juga. Bukan hanya MP-MP kerajaan. Dan jangan lupa, awak berada di dalam parlimen mewakili rakyat. Shadow budget ni adalah mesej awak kepada rakyat. Awak kutuk kerajaan. Memang kerajaan ni banyak kegagalan dia. Tapi dalam bajet ni sekurang-kurangnya dia mencuba. Dan dia dah bentang dulu. Jadi, bajet tu akhirnya jika lulus, ianya satu kompromi. Berdasarkan proses demokrasi. Mesti ada perkara-perkara pembangkang tak setuju, tetapi berdasarkan proses demokrasi, ianya satu kompromi. Akhirnya bila lulus, bajet itu adalah mewakili juga keputusan semua ahli Dewan Rakyat secara tidak langsung. Ya? So, awak suka tak suka bajet kerajaan, tapi sekiranya ia lulus menerusi undian majoriti, maka bajet itu adalah hasil daripada Dewan yang kau wakili. Dan bukan hanya kau wakili Dewan, kau wakili rakyat. Rakyat di kawasan kamu. Jadi bajet itu secara tidak langsung juga awak bertanggungjawab terhadap bajet itu kepada rakyat di kawasan kamu. So, jika awak sendiri mungkin tidak setuju dengan bahagian-bahagian tertentu bajet, jadi awak membuat pernyataan, kenyataan itu menerusi bajet bayangan untuk memberitahu kepada rakyat secara tidak langsung, ya, bajet ini lulus oleh Dewan, saya ahli Dewan itu, maka saya juga bertanggungjawab terhadap bajet itu yang diluluskan. Tetapi jika saya sebahagian daripada kerajaan, inilah yang kami akan lakukan. Malangnya saya bukan sebahagian dari kerajaan. So, rakyat dapat lihat. Okey, awak jadi kerajaan, inilah beza dia. Inilah dasar yang berubah. Ini akan memanfaat kita. Bagaimana ianya memanfaat kita. Bukan buat kenyataan. Kalau nak lihat bajet, tunggu sehingga kau jadi kerajaan. Sampai hari ini, pembangkang ada beri maklumat apa kepada rakyat untuk meyakinkan rakyat mereka adalah penyelesaian kepada masalah yang berbangkit. Apabila selalu kutuk kerajaan, ada tak beri penyelesaian? Saya dapat pembangkang tak ada penyelesaian. Dia kuat serang. Ada tak dasar-dasar yang pembangkang dah umumkan? Kalau kami kerajaan ini yang akan kami buat. Pengapungan diesel, kalau kami kerajaan macam ini, apa pendirian pembangkang? Subsidi petrol untuk T15 akan ditarik. Kalau kami kerajaan, kami akan buat atau tidak? Kenapa kami tak akan buat atau kami akan buat? Bagaimana kami akan buat beza? Pembangkang, dia gagal dalam hampir 2 tahun ini untuk menunjukkan kepada rakyat apa penyelesaian dia. Bagaimana mereka boleh yakinkan rakyat, mereka boleh mampu mentadbir. Bukan kata masa Muhyiddin Yassin, masa Perikatan jadi kerajaan, bukan kata ekonomi berada di landasan yang betul. Ekonomi makin mudarat juga pada masa itu. Selepas COVID, kita jangan cerita COVID. Tidak ada kerangka pemulihan yang jelas oleh pentadbiran Muhyiddin. So, tak ada apa-apa dokumentasi, tak ada apa-apa pada diri saya yang menunjukkan, meyakinkan saya
perikatan boleh selesaikan masalah. So inilah peluang keemasan. Buat bajet bayangan. Kalau tak mau buat, sudah. Tapi jangan marah kerajaan kerana meminta kamu, kerana itu adalah sesuatu yang amalan yang baik untuk buat bajet bayangan. Itu adalah satu amalan yang sekurang-kurangnya memberitahu kepada rakyat, okey, kau kutuk kerajaan, jadi apa yang kau ada? Dan saya sambung ya. Ada seorang lagi MP PAS, dia juga buat kenyataan bongkak. Dia kata, bukan kerajaan, kami tak ada maklumat penuh, data penuh. Jadi macam mana nak buat bajet bayangan? Kemudian dia mengkritik MP dari kerajaan yang minta bajet bayangan itu. Dia kata, oh, kau orang buat sampai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, kenapa tak buat? Weh, bila MP kerajaan minta kamu buat, MP kerajaan itu, okey, kau ketuk kami, kau kritik kami, jadi mana bajet bayangan? Sekurang-kurangnya, kalau awak ada bajet bayangan, kita boleh lihat, kita boleh bezakan. Actually, MP kerajaan itu make sense. Ada akal. So, kalau korang tak mau buat, cakaplah jangan buat. Tak mau buat dengan cara yang baik. Cakap, kami akan berbahas, dan dalam perbahasan kami akan mengetengahkan apa yang harus dibuat. Bukan kritik mereka kerana bertanya. Kerana tidak salah mereka bertanya. Kemudian babak tak ada data. You don't need all the data. Kamu boleh mengeluarkan bajet bayangan berdasarkan kekangan-kekangan yang ada. Banyak data yang ada. Data dari bank negara, data daripada foreign direct investment. Ambil setakat yang ada di dalam kemampuan anda dan berdasarkan itu, buat satu bajet bayangan, buat unjuran-unjuran yang sesuai. Dan bukan kata perikatan tak pernah jadi kerajaan. Masa dia jadi kerajaan, dia ada data. Jadi, mesti dia ada unjuran-unjuran. Okey, dia baca laporan akhbar, anwar umum ini, umum itu. Ya, mana satu yang boleh diambil, ambil. Atau, lebih senang, ambil sahaja nilai bajet yang dibentangkan oleh kerajaan. Dari situ dapatkan anggaran, berapa banyak bajet itu, dan kemudian awak boleh buat cadangan bagaimana perbelanjaan kerajaan ini boleh diperbaiki, boleh dikurangkan, boleh disalurkan dengan cara lain, dengan anggapan apa yang dibentangkan oleh kerajaan itu adalah benar. Ya? Dan mesej yang akan disampaikan oleh rakyat ialah, jika inilah yang ingin dibelanjakan oleh kerajaan, jika inilah yang ingin dilakukan oleh kerajaan berdasarkan pembentang kerajaan, kami boleh ubah suai, kami boleh lakukan begini, begitu, dengan anggapan apa yang diumumkan oleh kerajaan itu tepat, ya, dari sudut pendapatan dan sebagainya. Dan kita dapat lakukannya lebih baik. Benda ni tak payah, benda ni boleh disalurkan ke sini, benda ni sini. Ini lebih baik. Ini dapat membantu rakyat. Tambah pula, awak boleh bersandar kepada data-data yang sahih dan buat bajet setakat yang mampu. Alasan kononnya, kami bukan kerajaan, kami tak ada data, itu alasan yang bodoh. Saya nampak sikap bongkak dalam pemimpin-pemimpin ni, dan kau fikir kenyataan-kenyataan ni akan tarik pengundi dari belah sana. Okay, you got the Malays with you. What about the non-Malays? Awak fikir akan tarik? Awak fikir mereka akan teruja? Awak fikir kenyataan ini akan menguja mereka untuk rasa, yes, these are the people who can take over the country. Next election, kita sokong mereka. Orang akan marah. Dekat luar, orang berbincang, orang kata, apa mereka jawab macam ni? Tak nak cakap, tak nak. Ada cara berhemah. Okay, kami akan berbahas. Dalam perbahasan, kalau kami tak setuju, kami akan ni. Habis cerita. Saya, seorang diri, saya akan cuba dapatkan bantuan berdasarkan kekangan-kekangan yang ada, yang akan dinyatakan dalam penulisan saya akan cuba keluarkan bajet bayangan. Oleh kerana saya melakukannya seorang diri,
mungkin bulan Januari ke Februari atau selewat-lewatnya bulan Mac, tapi saya akan cuba sedaya upaya keluarkan seorang diri bajet bayangan. Bukan sebab nak kutuk kerajaan, sebab nak bantu kerajaan. Dan saya akan cuba berjumpa dengan Anwar Ibrahim untuk membentangkan bajet bayangan saya. Sebab apa? Sebab pembangkang gagal. Pembangkang bongkak. Inilah kegagalan yang saya maksudkan. Ada macam-macam bajet bayangan yang awak boleh berikan. Awak boleh ambil angka-angka yang digunakan oleh kerajaan dan membuat penambahbaikan jika awak kerajaan dengan berbekalkan dengan jumlah ini, kami boleh buat macam ni atau kami boleh kurangkan. Itu satu contoh. Satu contoh lagi, ambil data-data setakat mana yang ada yang sudah diumumkan oleh bank negara dan sebagainya dan nyatakan dalam bajet. Kami terkekang dengan data-data ini sahaja dan berdasarkan apa yang kami ada ini, inilah yang kami akan lakukan. Atau tulis kepada kerajaan siapa yang pegang portfolio Menteri Kewangan Bayangan. Suruh dia tulis kepada kerajaan, kami nak minta data ini, data itu sebab kami nak buat bajet bayangan. Macam Syed Saddiq dalam MOU. Dia pun tolak MOU tu tetapi dia memberi cadangan. Beri cadangan. Okey, macam ni. Sebab akhirnya demi rakyat, awak tak boleh ego. Ya, walaupun orang tak suka MOU tu, walaupun awak boleh kata kalau MOU tu tak betul, kerajaanlah yang perlu keluarkan MOU baru, tetapi rakyat tengah seksa. So demi rakyat tak apa, awak tak rugi, awak tulis kepada kerajaan, inilah cadangan-cadangan kami untuk penambahbaikan MOU. Demi rakyat yang menyokong kau. Sama juga awak boleh tulis. Jangan bongkak, tulis. Okay, so who is the shadow finance minister? Tulis. Ya. Okay. Kemudian bila dapat data, okay, berdasarkan data yang kami perolehi, inilah cadangan-cadangan, inilah yang kami akan buat berbeza.